Assalamualaikum. Jadi seterusnya kita akan tengok bab nusyuz. Pengertian nusyuz. Nusyuz tu apa dia? Pelanggaran yang dilakukan oleh seorang isteri terhadap kewajipannya yang telah ditetapkan oleh Allah. Kedua, isteri yang ingkar atau tidak menjalankan hak dan kewajipannya terhadap si suami dan tidak mahu lagi berhubungan dengan suaminya. Apabila nusyuz, automatik isteri itu bukan isteri yang solehah. Okey. Nusyuz saya bahagikan kepada dua. Nusyuz dalam tempoh pendek ataupun nusyuz dalam tempoh yang panjang. Kerana nusyuz itu selama mana dia sedang nusyuz, maka dia sedang menderhaka kepada suami dia. Tetapi apabila dia kembali taat, tidak lagi derhaka kepada suami dia, maka gugurlah syarat nusyuz tersebut. Sebab itu nusyuz ini daripada tempoh pendek atau tempoh yang panjang. Hukum nusyuz adalah haram. Okey. Ijma' ulama' nusyuz adalah haram. Contoh nusyuz. Nombor 1. Isteri biasa bercakap dengan baik kepada suaminya dan menyambut panggilan dengan cepat ketika dipanggil. Namun kemudian berubah sebaliknya. Kan? Tak kira lah. Isteri tu dia tak kira dia sedang buat apa pun, kecuali kalau macam di dalam tandas lah, tengah berak ke, kencing ke, tu lain cerita. Tetapi kalau isteri tersebut dia tidak macam tu, dia tak ada darurat, bahkan kalau dia tengah makan sekalipun, kalau suami dia panggil, dia kena datang dengan segera. Tengah makan ke, tengah berjoging, beriadah ke, kalau suami dia memanggil dia kena datang dengan segera. Okey. Kalau tak, dia dianggap sebagai nusyuz lah. Nusyuz ni berdosa besar. Tengoklah. Okey. Sebab tu tengok kepada suami juga. Kalau suami tidak redha, maka dia jadi dosa. Kalau suami redha, walaupun dia kata apa, suatu keadaan nusyuz yang suami boleh terima, suami maafkan dia, maka tidak menjadi satu kesalahan lah. Dia tidak jadi kesalahan, dia dimaafkan lah oleh suami dia. Tapi kalau suami dia tak maafkan, dia jadi dosa lah. Okay. Isteri bercakap dengan suami dengan nada yang terpaksa, mengeluh dan bermalas-malasan. Dan bermalas-malasan. Nombor 3, isteri boleh merajuk, tapi jangan sampai ke tahap nusyuz. Merajuk tapi jangan sampai nusyuz. Maknanya kata merajuk yang sampai tidak menyakiti hati suaminya. Okey. Kemudian isteri boleh pendam, jangan sampai dendam. Pendam sampai dendam ni makna kata sehari je lah. Sebelum tidur minta maaf dengan suami, dan habislah takat itu saja. Tak puas hati dengan suami, jangan sampai simpan atau pendam. Kalau tak puas hati apa dengan suami, jangan simpan atau pendam. Luahkan, cakap dengan suami. Okey. Nombor 4, isteri mencela, mengeji, menghina, cakap belakang yang buruk tentang suami kepada sesiapa pun. Kecuali kalau ke mahkamah, ada kes mahkamah atau kes nak berdamai kerana bergaduh dengan suami, memerlukan pihak ketiga, kena cerita pihak ketiga untuk berdamai dengan suami. Okay, macam ni boleh lah. Yang tak boleh lagi, isteri memfitnah suami, buruk sangka kepada suami. Tu tak boleh. Masuk dalam nusyuz. Terusnya nombor 5, bertindak berlebihan dan sombong dengan lisannya terhadap keluarga dan saudara mara suaminya dengan tanpa sebab. Bahkan bukan pada suami saja, saudara mara suami, ibu bapa suami, kalau dia bertindak sesuatu yang berlebihan, sombong dengan lisannya, maka tu pun dianggap sebagai nusyuz juga. Menuduh suami dengan suatu pertuduhan palsu atau yang dibuat-buat, sama ada semua tersebut adalah semua pertuduhan yang palsu ataupun sebahagian sahaja. Sebahagian betul tapi sebahagian palsu, maka yang tak betul tu, itu adalah nusyuz, berdosa. Besar-besar lah. Sengaja menyakiti hati suami dengan tutur katanya, dengan nada suaranya, dengan riak mukanya, bahkan dengan perbuatannya. Nombor 8, meminta cerai yang tidak diizinkan syarak. Gaduh sikit nak minta cerai, gaduh sikit minta cerai. Ni nusyuz. Nombor 9, meminta suami menceraikan isterinya secara qulub. Yang ni makna kata isteri dia paksa suami ceraikan dia secara qulub. Qulub ni makna kata
Cerai isteri dengan balasan isteri bagi sesuatu kepada suami. Okay. Nombor 10, melawan keputusan yang suami buat. Yang mana kata ada satu masalah atau isu yang mana suami buat satu keputusan tapi isteri dia lawan, dia tak puas hati dengan keputusan tersebut. Dia lawan. Maka yang ni termasuk dalam nusyus yang tempoh panjang. Selama mana dia melawan kepada keputusan tersebut yang suami buat, selama tu dah ada nusyus yang berpanjangan. Sampai dia diceraikan oleh suami dia lah. Dan dia selesaikan dalam laknat dan dapat dosa lah, atau dosa yang berpanjangan. Okey. Seterusnya, nombor 11, menolak ajakan suami ketika suami nak bersama. Ketika suami nak bersama, isteri tak mau. Okey. Isteri dia boleh minta postpone, okey, tetapi tertakluk kepada budi bicara suami. Tertakluk budi bicara suami. Nombor 12, menolak daripada disentuh, diraba, dibelai, dicium, dipegang oleh suami. Nombor 13, menampakkan muka masam di hadapan suami. Dia kata buat muka masam di hadapan suami pun tak boleh. Kan buat perangai ke, buat muka ke, semua tak boleh. Nombor 14, melawan cakap suami, meninggikan suara lebih daripada suara suami, menjawab balik ketika dimarahi. Bahkan ketika suami marah dia ke dalam benda yang hak dan benda yang patut dia kena marah, dia lawan balik cakap suami. Kan? Ataupun dia bercakap sesuatu, suami cakap sesuatu dalam nada yang katakanlah level 2, nada biasa level 2, tapi dia bercakap yang lebih daripada nada suami, lebih tinggi daripada nada suami. Itu pun tak boleh, nusyus. Seterusnya 15, bercakap atau berbuat sesuatu yang menyebabkan mood atau raut wajah suami berubah. Bukan setakat tu, isteri dia bercakap atau dia buat something yang mood suami berubah ataupun raut wajah suami berubah pun tak boleh. Keluar rumah tanpa izin suami kecuali telah ada keizinan sebelum itu, seperti ke tempat kerja, okey, ataupun keluar tanpa keizin, maknanya kata keluar tanpa keizinan syarak lah. Kalau dah keluar dengan ada izin, dah ada izin dah, ataupun dalam keadaan yang dibenarkan oleh syarak, bolehlah. Contohnya macam suami tak tinggalkan duit belanja dan isteri tu sangat lapar kan, dan sampai nak terjejas dia punya nyawa dan kesihatannya, macam tu boleh. Ataupun ketika rumah terbakar ke, boleh, okay. Tapi kalau isteri nak keluar, nak pergi rumah mak ayah dia dan dia tidak dapat keizinan daripada suami dia, tu tak boleh lah. Walaupun mak ayah dia tu bertentangan dengan rumah dia saja, tapi suami pesan lah, setiap kali nak pergi kena bagi tahu. Maka dia kena bagi tahu. Dia tak boleh buat andaian saja. Tak apa, suami aku ni tak kisah benda ni. Dia tak boleh buat andaian macam tu. Itu dah masuk dalam nusyus. Kemudian keluar rumah tanpa izin suami. Okey dah. 17, tidak mahu mengikuti suami berpindah rumah, nak duduk asing dengan suami, menghalau suami keluar daripada rumah. Contohnya kalau rumah dia lah, menghalau suami keluar daripada rumah. Kalau rumah dia sendiri, dia halau suami dia keluar daripada rumah dia, dia dah nusyus, dosa besar. Kemudian kalau tidak mahu mengikuti suami berpindah rumah, nak duduk asing dengan suami, makna kata dia nak duduk dengan ibu bapa dia ke, ataupun dia ada anak ya, ataupun dia ada adik yang dia nak kena jaga ke, kan, suami ajak pindah tapi tak mau pindah, so tak boleh lah. Okey. Kecuali dia kena bincang balik lah cara dia kena bincang balik dengan suami dia, macam mana masalah yang dia hadapi, apa kaedah yang terbaik nak atasi. Okey. Ataupun kalau suami dah ada satu keizinan, ataupun dah ada satu perjanjian, apa yang saya baca, dah ada satu perjanjian sebelum berkahwin, makna kata boleh untuk tidak tinggal bersama dengan suami, maka boleh guna perjanjian tersebut. Contohnya macam dah ada satu perjanjian antara ibu bapa dengan suami kan. Contohnya macam anak dia sedang belajar kan kat satu universiti. So suami dekat tempat lain lah, selatan, yang isteri dia dekat utara, sedang belajar. Sudah ada satu perjanjian tersebut, kena tunggu sampai isteri dia habis belajar baru boleh duduk sekali satu rumah. Dan tak boleh buat apa. Kecuali kalau dah ada satu perjanjian, okey, waktu cuti SEM contohnya, okey, boleh balik ke rumah suami sekejap ke kan. Dan macam tu okey, boleh. Mengkhianati kepercayaan suami, isteri berbuat sesuatu yang mengkhianati kepercayaan suami. Okey. 19, khianat dalam harta benda dan duit suami.
20. Mendedahkan aurat di hadapan umum. Yang tidak menutup aurat lah. Dia tak jaga aib dia, tak jaga aib suami. Sama. 21. Tertawa. Dia ketawa atau berlemah lembut atau bercakap baik-baik dengan bukan mahram. Tetapi dengan suaminya sendiri dia bercakap sebaliknya. Makna kata depan suami dia cakap kasar. Cakap kasar, cakap nada yang tinggi, dia tak berlemah lembut kan. Tetapi di belakang suami, contohnya dengan bos dia ke, dengan staff dia ke, dengan kawan-kawan dia ke, dia bercakap dalam nada yang baik, yang lemah lembut kan, dengan bersopan santun. Kan. Jadi ini termasuk dalam nusyus. Keluar rumah dengan bertabarruj, yakni bersolat di hadapan umum, tapi depan suami tidak bersolat. Ni bertabarruj lah. Dia solat yang satu solat ni dia berlebihan lah. Tapi di hadapan suami dia tak bersolat. Sebab tu nombor 23, tidak bersolat, tidak berdandan dan tidak bercantik-cantik dan berwangi-wangian di hadapan suami. Tapi di belakang suami, makna kata dengan orang lain, ya dia bercantik-cantik, berwangi-wangian, berdandan. Terutama macam nak pergi kerja lah. Macam dia bekerja lah. Sebab tu tak boleh bertabarruj. Kan? Tak boleh bertabarruj lah. Okay. Sebab tu dalam, kalau nak buat, kena dalam rumah pun kena bercantik, kena make up juga sepatutnya. Sebab bercantik-cantik, berwangi-wangian. Okay. Ni bukan saya cakap, ni buku. Saya je bagi tahu lah. 24. Tidur tanpa keizinan suami, yakni sengaja tidur sedangkan suami berkehendakkannya. Contohnya, dia dah datang haid selama 2 minggu ke, lepas tu mesti suami nak berkehendakkan dekat dia, tapi dia tidur. Walaupun dia tidur sebab dia letih, tak boleh. Walaupun dia tidur sebab dia letih pun tak boleh. Dia kena minta izin pada suami dia dulu. Kalau dia dah tidur, suami izinkan, tapi lepas pada tu suami gerak dia nak bersama, maka dia kena layan suami dia. Tak macam tu lah. Maknanya segi hukum, saya cakap dari segi hukum. Apa yang kita belajar, kita beritahu lah. 25. Meninggalkan hak-hak Allah seperti solat, puasa. 26. Tidak melayani suami sebagaimana yang suami mahu, yakni selagi ada benarkan syarak. Melayani ni tak kira lah sama ada di atas katil atau bukan di atas katil. Suami nak contohnya pergi kerja, balik kerja, kena salam suami, kena cium suami. Contohnya lah suami nak macam tu. Sebelum tidur, kena minta maaf dengan suami nak macam tu kan. Maka dia kena buat. Kalau dia tak buat, termasuk dalam nusyus. Okay. Contohnya, lagi sini, tidak tuang air ketika disuruh. Macam suami nak setiap balik kerja, isteri tu dia kena tuang air, tanya kat suami tu, tapi isteri dia tak buat, maka dia telah nusyus kepada suami dia. Tu kata dia tak tuang air ketika disuruh, ataupun ketika dah ada satu ketetapan yang suami telah tetapkan. Apabila suami nak bercakap, isteri juga nak bercakap. Ini dalam kes bila suami nak bercakap, isteri tu pun nak bercakap. Ni ketika bernikah lah contohnya kan. Ketika suami bercakap, isteri nak bercakap. Isteri potong cakap suami. Ini pun termasuk dalam nusyus. Apabila suami bagi tahu kat isteri dia, contohnya macam keluar kat tempat lain kan, keluar kat tempat lain ke, nak makan malam kat tempat lain, suami cakap nak makan di tempat lain, tak mau makan dekat restoran tu, tapi isteri dia nak juga makan situ. Suami pun dia tak mau beralah, dia kata jom makan tempat lain, dia nak tempat lain juga, tapi isteri masih berkeras lagi nak makan kat situ. Maka dalam ni isteri telah nusyus lah. Sebab keputusan akhir adalah di tangan suami. Suami adalah pemimpin keluarga. Kecuali kalau isteri tu dia pujuk suami dia ke, kan, yang suami tu betul lah ansur ke, tu dalam bab lain. Okey, ni kita nak cakap segi hukum ya. Okey. Baik. Apa yang suami patut buat ketika isterinya nusyus? Of course lah, yang pertama sekali suami kena bersabar lah. Okay, sebelum ni kita dah cakap nusyus tu ada nusyus tempoh yang pendek dan nusyus tempoh yang panjang. So ini adalah berkaitan dengan nusyus tempoh yang panjang lah. Okay, suami kena bersabar lah kan? Maknanya suami sedang diuji lah. Of course, lepas tu suami memberi nasihat dan cadangan. Okay, antaranya ingatkan tentang dosa yang isteri tengah buat. Okay, satu. Yang kedua, ingatkan tentang pahala dan kebahagiaan rumah tangga yang dibina. Berbalik kepada matlamat asal, kenapa berkahwin? Apa tujuan berkahwin? Apa tujuan bina rumah tangga tersebut?
Okey, kemudian ingatkan nombor 3, ingatkan tentang tanggungjawab seorang isteri. Okey. Nombor 2, kalau isteri masih berdegil lagi, maka Islam mensyorkan, ulama mensyorkan makna kata kena berpisah ranjang, yakni tidak tidur bersama dengan isteri, tidak bercakap dengan isteri. Okey. Tidak berbicara selama 3 hari dengan isteri. Maka merajuk ke bukan macam merajuk, dan juga tak berbicara lah. Makna kata kita nak buat isteri tu terasa hati. Bila dia terasa, okey. Bila dia terasa suami aku tak tegur aku, tak layan aku ni, merajuk dengan aku, something. So isteri yang solehah dia akan terasa hati. Bila suami dia buat macam tu. Tetapi kalau isteri dia yang tak solehah, dia tak terasa hati. Isteri yang tak solehah dia tak terasa hati, dia tak kisah, dia buat tak tahu saja. Okay. So tengok kepada iman sendirilah. Kemudian tidak menggauli isteri dari 1 hari ke 4 bulan, tak menggauli isterinya. Yang ketiga adalah memukul. Pukulan yang ringan yang tidak memudaratkan dirinya. Kemudian pukulan dia adalah untuk tujuan mendidik, bukan untuk tujuan menghukum. Dan of course lah, kena di tempat-tempat yang dia bolehkan lah. Dan dia tak boleh dah pukul sampai mencederakan, meninggalkan bekas ke, tak boleh macam tu. Sebab tujuannya untuk mendidik. Okay. Dan isteri nusyuz ni adalah, makna kata kaedah digunakan untuk tempoh yang lama. Maka isteri nusyuz juga adalah isteri yang kehilangan hak-haknya. Apabila isteri telah nusyuz, isteri telah kehilangan hak-haknya seseluruhannya. Okay. Soalan, ada kes suami gagal menyempurnakan tanggungjawab dia. Sempurnakan, keyword dia sempurnakan. Mana kata suami ni dia masih lagi buat tanggungjawab dia, tetapi tak sempurna. Jadi kalau tengok berkaitan dengan tanggungjawab seorang suami, terlalu banyak lah. Tanggungjawab seorang suami ni banyak. Okay. Saya cakap, okay, bolehkah isteri tidak mahu juga sempurnakan tanggungjawabnya? Okay, jawapan adalah ya, boleh. Ketidaksempurnaan tanggungjawab isteri hendaklah selari atau berkadaran dengan ketidaksempurnaan tanggungjawab suami. Ini kalau isteri macam dia betul-betul ikut buku isteri lah. Dia memang berkira kan. Macam kata dia tak lebih kurang lah. Dia mahu ikut hukum betul-betul lah. Kalau ingat macam semalam saya dah cakap kan, tanggungjawab. Okay, tanggungjawab. Kemudian ada kolom bahagian hukum. Kemudian ada kolom untuk keharmonian rumah tangga, ataupun takwa, ataupun sunat kan. So makna kata kalau isteri dia ikut belah ni, suami ikut macam ni, isteri pun ikut macam ni, boleh lah. Okay. Makna kata isteri tidak boleh, isteri boleh tak ikut cakap suami, tetapi tidaklah boleh sampai melampaui batas dan zalim dalam tidak mahu sempurnakan tanggungjawabnya, sedangkan suaminya masih lagi buat tanggungjawabnya. Makna kata di sini, apabila kita senaraikan tanggungjawab seorang suami itu, ada benda yang mungkin suami tak sempurna tanggungjawab dia. Okay, suami tak sempurna. Mungkin suami selalu sempurna 80% saja. Kan, lagi 20% suami tak sempurna. Jadi, walaupun suami tak sempurna 20%, tak bolehlah isteri itu dia terus tak mahu sempurna tu semua. Isteri punya bahagian kosong tu. Dia tak mahu ikut cakap suami, dia melawan cakap suami. Hari-hari dia lawan cakap suami, dia tak mahu bersama dengan suami, dia tak mahu tidur sama dengan suami, maka tak boleh lah macam tu. Itu kata melampaui batas. Dia boleh kalau contohnya suami tak sempurna tanggungjawab dia, dan isteri pun tidak sempurna tanggungjawab dia juga. Makna kata contohnya suami buat 80% saja ke, 90% saja ke, kan. So isteri tu dia boleh juga 80%, 90%. Contohnya macam dia tak mau basuh baju ke, dia tak mau masak ke, dia tak mau bersih kemar rumah ke sangat, dia buat ala kadar saja ke. Makna kata dia mengambil kaedah ni lah. Dia tak ambil kaedah ni, dia tak ambil kaedah yang belah sini. Okay. Kalau dia ambil kaedah belah sini, of course lah dia bersabar, dia isteri yang solehah semua. Macam ni pun boleh juga, sebab dia nak menuntut dia punya hak dia. Dia nak menuntut hak dia. Betul, boleh. Tetapi tidak boleh sampai melampaui batas. Contohnya suami tu mungkin dia sikit saja dia tak dapat menyempurnakan tanggungjawab dia, kan, dengan keseluruhan lah orang kata. Tetapi lain-lain lagi suami masih buat. Suami masih kemah rumah, suami jaga anak juga, suami bekerja dengan 2 kerja sekali,
Kan, bukan saya kerja pagi, kerja malam pun sama lagi. Kan, suami bantu apa yang boleh, tapi suami masih gagal lagi. Sebab tu kita nak faham konsep rezeki. Kan, sebab tu bila suami tak jalankan tanggungjawab dia, suami dia kena, of course, kena sediakan duit. Dan duit ni Allah Ta'ala tentukan rezeki suami tersebut. Jadi mungkin dia tak cukup lagi duit. Bermaksud dia bukan sengaja tidak mahu menunaikan tanggungjawab dia, tetapi dia belum lagi berkemampuan. Jadi seharusnya ulama cakap isteri tersebut kena bersabar. Tu yang terbaik. Isteri tersebut kena sabar. Mungkin pada hari esok dia ada duit. Makna kata pada masa akan datang dia ada duit. Jadi kalau isteri yang bagusnya adalah isteri yang bijak, dia masih lagi jalankan tanggungjawab dia macam biasa saja. Tapi kalau macam suami tu, makna kata dalam kes ni adalah suami tu dia tidak sengaja, dia bukan sengaja. Benda tu memang di luar kemampuan suami. Dia bukan sengaja tak mau menunaikan tanggungjawab dia. Barangkali dia ada benda yang dia tunaikan tanggungjawab dia. Contohnya kan, dia kena sediakan perabot lah, barang elektrik apa semua kan. So dekat sini ada, dekat sini ada, tapi bahagian sini mungkin dia tak berapa nak sempurna. Kat bawah mungkin dia tak berapa nak sempurna. Jadi macam saya cakap semalam, timbal balik lah. Apa yang dia lebih ni, timbal balik lah. Apa yang dia lebih ni, timbal balik lah. Okay. Jadi tak bolehlah kita kena berkira sampai satu-satu. Mungkin ada benda yang suami kurang dekat belah sini, ada sebenarnya suami lebih belah sini kan. Benda suami kurang belah sini ke, kan, mungkin suami lebih belah sini. Jadi kena berlebih kurang. Sebab tu hidup yang terbaik dalam rumah tangga adalah hidup berlebih kurang atas dasar keharmonian rumah tangga belah sini. Dan kalau suami tu memang dia tak mampu, makna kata belah sini paling minimum. Tapi kena tengok juga, kena pertimbangkan juga bila suami bagi lebih. Contohnya macam saya cakap yang sebelum ni, bila mana suami kena kena sediakan perabot, tapi suami sediakan perabot lebih daripada apa yang Islam telah tetapkan. Suami kena sediakan lagi barangan dapur, lebih lagi dia sediakan daripada apa yang Islam tetapkan. Suami kena sediakan barangan elektrik, lebih lagi daripada apa yang dia telah tetapkan. Suami kena sediakan makan minum kepada isteri dia, suami telah sediakan lebih lagi daripada apa yang Islam telah tetapkan. Maka apa yang lebih kurang dekat sini, apa yang kurang dekat sini, tak bolehlah semata-mata kurang sedikit ni isteri terus tak mau melayan suami dia, tak mau dengar cakap suami dia, tak mau tidur bersama dengan suami dia. Maka ni dah termasuk dalam keadaan melampaui batas dan menzalimi suami dia. Maka itulah dia jadi isteri yang nusyus. Okay, dia boleh menuntut, dia boleh tak mahu dengar cakap suami dia apabila dia nak menuntut hak dia macam ni, okey, tetapi kena berkadaran. Tak boleh sampai dia melampaui batas. Suami tak tunai sikit saja, tapi dia nak tuntut tu macam dia tak mau dengar semua cakap suami. Selain dia tak dapat, tak mau dengar cakap semua cakap suami. Padahal suami tu sikit saja yang dia suami tak dapat, ataupun lebih kurang macam ni konsep dia. Okey. Jadi saya harap jelas dengan explanation ni. Dan of course, untuk nusyus ni, bagi memahami nusyus ni, kenalah juga faham berkaitan dengan tanggungjawab seorang suami dan isteri. Okay, bila faham ni, insya-Allah tak ada lah orang kata menterzalimi ke, kan, salah faham yang berlaku ke, kan. Okey, baik. Assalamualaikum.